Dalam segmen Sembang Player pada kali ini, kita nak sembang pasal seorang goalkeeper legenda yang masih lagi bermain pada ketika ini, iaitu David De Gea daripada Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni dalam segmen Sembang Player, kita nak sembang pasal seorang goalkeeper legenda Manchester United. Walaupun dia ni masih bermain, tapi aku dah boleh kategorikan dia ni sebagai antara goalkeeper legenda. Sebab lah ni dia telah pun memintas rekod Peter Schmeichel untuk menjadi goalkeeper dengan rekod clean sheet terbanyak dalam sejarah Manchester United. Dan David De Gea, macam kita semua tahu, adalah pemain sangat-sangat konsisten. Satu peninggalan terakhir sejak daripada persaraan Ferguson. Walaupun lah ni ada Phil Jones dalam tim, tapi Phil Jones tu kita boleh ketepikan lah. Duk tengok hari tu dia jadi pandit, kira aku tolak dia dah lah. Kira De Gea je lah satu-satunya player peninggalan Ferguson yang masih lagi stay bersama Manchester United. Dan kalau tengok semua rekrutmen player under Sir Alex Ferguson, mereka ni walaupun Sir Alex Ferguson dah bersara, mereka ni still boleh tembus first 11 yang dilatih oleh coach-coach mendatang. Tak kira lah Luis Van Gaal ke, David Moyes ke, Jose Mourinho ke, mereka ni still dapat main. Macam Ashley Young, macam Wayne Rooney, macam Antonio Valencia still dapat main. Menunjukkan betapa kualitinya rekrutmen Sir Alex Ferguson. So tak terkecuali juga dekat David De Gea. David De Gea direkrut oleh Sir Alex Ferguson pada musim panas 2011 untuk menjadi pengganti kepada Edwin van der Sar yang baru bersara. Waktu tu mula-mula ramai juga mempertikaikan keberanian Sir Alex Ferguson ni nak ambil seorang goalkeeper muda yang masih lagi mentah untuk menggantikan goalkeeper legenda Manchester United waktu tu, iaitu Edwin van der Sar. Mestilah beban besar akan diberikan kepada De Gea untuk menggalas tugas sebagai goalkeeper tu. Tapi macam kita tahu, David De Gea masih lagi kukuh menjadi goalkeeper nombor 1 di Manchester United. Walaupun dah ramai dah goalkeeper main dekat Manchester United nak cuba challenge posisi De Gea ni. Contoh macam Dean Henderson yang dikatakan prospek masa depan Manchester United, lah ni dikatakan nak belah daripada Manchester United sebab tak dapat fight dengan De Gea. Dulu ada Sergio Romero, goalkeeper Argentina, tapi tetap gagal untuk bersaing dengan David De Gea. So kita nak tengok apa yang special sangat David De Gea ni, jom kita tengok. Lahir pada 7 November tahun 1990, David De Gea Quintana adalah anak kepada pasangan Jose De Gea dan juga Mariví Quintana, yang mana kalau hangpa nak tahu, pasangan ni adalah pasangan yang kaya. Yang mana kata David De Gea ni adalah seorang player yang lahir daripada keluarga yang kaya. Tapi walaupun dia kaya, dia taklah diberikan kemewahan sewenang-wenangnya. Family dia tetap membatasi dia dengan segala hal untuk menjadikan dia seorang manusia yang berguna. Aku rasa kalau mak ayah dia terus bagikan kemewahan dekat dia, dia takkan jadi David De Gea yang hari ni. Dan David De Gea ni, kita cerita sikit waktu dia kecil lah. David De Gea ni waktu dia kecil, dia memang minat main bola dah. Dan untuk pengetahuan hampa, David De Gea ni waktu dia kecil bukanlah main sebagai goalkeeper, dia nak main sebagai seorang striker. Macam hampa tahu, posisi goalkeeper ni adalah posisi yang semua tak mau main bila main bola dekat atas padang. Kalau member hang main kat hang, dia kata hang jadi goalkeeper, sekali aku ganti hang jangan percaya kat dia. Tu memang dusta. Sampai maghrib lah hang jadi goalkeeper. Kalau hampa main bola sampai isyak, sampai maghrib hang jadi goalkeeper, sekali masuk neraka sebab tak mayang. So posisi goalkeeper ni memang tak digemari oleh mana-mana pemain lah. So David De Gea ni waktu dia kecil dekat akademi sekalipun, dia ni masih lagi bermain sebagai seorang striker. Bukan saja seorang striker biasa, dia ni adalah seorang striker yang sangat baik dalam mencetak gol. Tapi macam biasalah, coach-coach ni dekat akademi, mereka ni cuba mencukil bakat-bakat yang ada yang tersembunyi dekat seorang player tu. Dan dekat David De Gea, mereka nampak David De Gea ni ada calon untuk menjadi goalkeeper yang sangat-sangat baik. Sebab dia ada refleksi yang cukup baik dan confidence level yang tinggi. David De Gea sertai pasukan Atletico Madrid pada usia 13 tahun. Dan kalau hampa nak tahu, mak ayah David De Gea ni memang pentingkan pelajaran David De Gea tau. Bukan mak ayah dia lah, mak ayah kita pun sama lah. Mak ayah kita pun pentingkan pelajaran kita, betul tak? So sama lah dengan mak De Gea ni. Tiap-tiap hari mak ada telefon De Gea ni, kata hang belajar okey ke? Hang jangan lupa belajar. Hang lupa kat mak tak apa, jangan lupa belajar. Tu tak apa, tak boleh jugalah lupa kat mak. Tu aku tambah lah. Dan setiap hari mak ayah dia ni akan travel 50 km semata-mata nak tengok De Gea ni training. Biasalah mak ayah sayang anak. Dan secara cepat De Gea ni tumbuh menjadi seorang goalkeeper yang sangat baik. Dan ketika dia masih lagi main dekat Atletico Madrid B, tak dipromotkan lagi ke Atletico Madrid utama, ada dua tawaran untuk mendapatkan De Gea. Satu daripada pasukan Numancia, iaitu kelab daripada bola sepak Spanyol, dan satu lagi tawaran daripada Queen's Park Rangers. Waktu ni QPR pun dah kesan dah bakat De Gea. Waktu ni Atletico Madrid, mereka desak De Gea loan ke pasukan Numancia untuk kembangkan lagi bakat dia. Tapi De Gea tolak, De Gea tak mau. De Gea nak stay dekat Atletico Madrid untuk menjadi goalkeeper, dia nak fight dekat situ. Dan keputusan De Gea tu telah membuatkan Atletico Madrid B, mereka ni macam marah. So mereka hukum De Gea ni supaya training seorang-seorang.
Bila tengok dia training seorang-seorang waktu ni, manager pasukan Atletico Madrid, Abel Resino, dia nampak David De Gea ni training seorang-seorang, kesian kat dia kan. So apa lagi, dia ambil lah De Gea ni training bersama skuad utama terus. Senang. Dan David De Gea ni menjadi choice ketiga waktu tu, belakang Sergio Asenjo dan juga Roberto Jimenez Gago, yang waktu tu adalah goalkeeper untuk pasukan Atletico Madrid. Dan musim tu juga De Gea telah turn down transfer tawaran daripada pasukan Wigan untuk mendapatkan dia secara permanent. So David De Gea ni memang dia bertekad dan nak stay dekat Atletico Madrid, dia nak jadi playstyle kat situ. Dan David De Gea ni telah berjaya membuat debut dalam UCL. First debut dia adalah dalam UCL, tapi bukanlah first start. Waktu tu dia terpaksa gantikan Roberto. Waktu tu kalau hampa nak tahu, Sergio Asenjo tengah dalam duty 2009 FIFA World Cup bawah 20. So bila Roberto injured dalam game waktu tu minit ke-27, David De Gea tak ada pilihan lain, dia kena masuk gantikan Roberto. Dan dalam tu dia kalah 2-0, David De Gea bolos 2 gol last minute. Dan 3 hari kemudian David De Gea ni berjaya membuat penampilan pertama debut dia dalam La Liga ketika berhadapan dengan pasukan Real Zaragoza. So kita move forward ke depan, penampilan hebat dia ni semakin menjadi-jadi, dan salah satu penampilan yang menjadi sorotan ramai adalah pada perlawanan Super Cup pada tahun 2010. Waktu tu Super Cup musim 2010-2011, Atletico Madrid lawan dengan pasukan Inter Milan. David De Gea telah berjaya mendapatkan clean sheet dalam kemenangan 2-0 depa. Bukan saja dapat clean sheet, dalam game tu dia save penalti Diego Milito. So bila dia perform dalam pentas besar, ramailah yang mula mematikan dia. Dan waktu ni Sir Alex Ferguson memang sedang mencari-cari goalkeeper masa depan untuk pasukan Manchester United, sebab waktu tu memang Edwin van der Sar nak besar dah. Sir Alex Ferguson sampai tinggalkan perlawanan Manchester United tau. Waktu tu perlawanan Piala Liga antara pasukan Manchester United dengan pasukan Scunthorpe United. Dalam sejarah Sir Alex Ferguson beritahu dia hanya tertinggal 3 perlawanan je dengan Manchester United. Salah satu dia adalah untuk scout David De Gea dekat Spanyol. So Sir Alex Ferguson dia tinggalkan Manchester United untuk travel ke Spanyol untuk tengok David De Gea bermain. Dan game dia tengok tu adalah David De Gea lawan dengan pasukan Valencia. Dan bila tengok satu game je, Sir Alex Ferguson memang kagum gila dengan penampilan De Gea. Nampak confidence level dia yang tinggi dan nampak ketakasan dia dalam menjaga gol. Memang Ferguson bagi tahu dia ni ada masa depan yang cerah. Tapi kalau hampa nak tahu, sebelum tu Sir Alex Ferguson dia ni bukan nak dapatkan David De Gea. Dan waktu tu Ferguson sebenarnya dia ni ada pilihan, iaitu pilihan Manuel Neuer. Tapi jurulatih goalkeeper Manchester United waktu tu dia ni mencadangkan, dia kata hang kena ambil David De Gea. Manuel Neuer ni padu, tapi David De Gea ni akan jadi lagi padu. Tapi Ferguson balas balik, dia kata Neuer ni ada segala package lengkap, ada leadership, saiz tinggi, badan besar. Kalau nak banding dengan De Gea badan dengan opok lekor tu, memang Neuer menang lah. Tapi keyakinan coach goalkeeper dekat Manchester United waktu tu, dia pun bagi tahu, dia kata hang percaya jaga aku, dalam masa 3 tahun De Gea ni akan jadi goalkeeper yang lagi baik daripada Manuel Neuer. Walaupun Manuel Neuer menjadi goalkeeper yang sangat hebat bersama pasukan Bayern Munich dan juga bersama pasukan Jerman, tapi kita tak nafikan yang pemilihan David De Gea adalah satu pilihan sangat baik. So bila dah scout David De Gea ni kan, memang Alex Ferguson ni tetapkan yang dia nak dapatkan David De Gea dari pasukan Atletico Madrid. So Manchester United pun banyaklah 18.9 juta pound untuk mendapatkan seorang goalkeeper yang masih lagi sangat-sangat muda. Kita masuk ke depan lagi. Musim pertama De Gea boleh dikatakan ada jatuh bangun juga. David De Gea ni mula-mula memang nampak terbeban gila lah untuk gantikan posisi Edwin van der Sar. Han dengar nama van der Sar pun Han jadi gerun. Apatah lagi Han ni seorang player muda yang masih lagi sangat-sangat mentah untuk menjadi goalkeeper kat situ. Ramai sangat kritik De Gea waktu tu sampai De Gea ni dikatakan berkecil hati. Tapi Ferguson macam biasa, man management dia memang cukup baik. Dalam satu team talk, David De Gea ni telah dipuji oleh Sir Alex Ferguson di hadapan rakan-rakan dia untuk menaikkan confidence De Gea ni dalam pasukan Manchester United. Dan selepas tu De Gea tak pernah lagi dibangi oleh Van der Sar, dia terus jadi diri dia sendiri. Dan dalam satu perlawanan ketika menantang pasukan Chelsea, De Gea telah buat satu save yang boleh dikatakan hampir mustahil untuk save. Free kick Juan Mata yang betul-betul lencong waktu tu, memang boleh dikatakan hampir-hampir mustahil untuk save. Kira waktu tu memang harap kena tiang je lah, tapi David De Gea berjaya save dan tutup mulut pengkritik tentu. Fan-fan pun terkejut De Gea boleh save bola tu. Sebab kalau hang tengok balik, angle memang susah gila, betul-betul dekat penjuru. So selepas penampilan yang hebat bersama Manchester United, David De Gea terus diberikan kepercayaan untuk menjadi goalkeeper bersama pasukan Manchester United. So tahun berganti tahun, jurulatih berganti jurulatih. Kira lah siapa jurulatih, David De Gea mestilah menjadi goalkeeper utama Manchester United. Cuma ada beberapa kali lah David De Gea ni mengalami kejatuhan prestasi, tapi selalunya tak lama lah. Walaupun kita kenal De Gea ni sebagai seorang goalkeeper utama Manchester United yang betul-betul setia dengan kelab, tapi pada musim 2015-2016 De Gea ni telah pun diuji, iaitu kelab sebesar Real Madrid cuba untuk mendapatkan dia.
Dan aku masih ingat lagi waktu tu game 7 Ogos pada 2015, pasukan Manchester United lawan dengan pasukan Spurs. David De Gea tidak diletakkan dalam pasukan disebabkan tentu rumor berkuat kencang untuk dia berpindah ke pasukan Real Madrid. Waktu tu Romero start. Dan Van Gaal sendiri bagi tahu yang David De Gea ni minta sendiri untuk diketepikan daripada skuad utama waktu tu. Mungkinlah disebabkan gangguan transfer, dia takut dia tak boleh fokus. Dan pada 31 Ogos pada tahun 2015, Manchester United telah mengesahkan yang mereka ni telah bersetuju dengan tawaran 29 juta pound daripada pasukan Real Madrid untuk mendapatkan David De Gea, ditambah pula dengan pertukaran untuk bagi Keylor Navas dekat Manchester United. Tapi waktu tu transfer tu tiba-tiba collapse disebabkan paperwork yang agak lambat diberikan oleh Manchester United ke pasukan Real Madrid untuk disubmit ke Persatuan Liga Spanyol. So waktu tu collapse. Aku rasa trik ni hari tu Chelsea buat juga. Tak tahulah MU betul-betul nak jual kat Real Madrid ke ataupun dia buat trik macam ni juga. Sebab kalau betul-betul aku rasa memang MU tak mau hilang De Gea lah. Dan selepas rumor tu gagal, De Gea terus menjadi goalkeeper utama untuk pasukan Manchester United. Dan pada 11 September 2015, De Gea ni telah sign kontrak baru bersama Manchester United untuk tutup terus rumor tu daripada berpindah ke mana-mana kelab. Dan kalau apa nak tahu, sebelum tu Real Madrid memang try banyak kali dah nak dapatkan David De Gea ni. Sebab macam kita tahulah, De Gea ni memang seorang goalkeeper yang sangat-sangat world class. Tapi selepas mereka berjaya dapatkan Thibaut Courtois daripada pasukan Chelsea, so mereka dah diam dah lah. Mereka tak cubalah try untuk dapatkan De Gea. Sebab bagi aku, kalau De Gea pindah ke Real Madrid, memang satu package lengkap lah untuk pasukan Real Madrid. Sebab De Gea ni ada rupa, goalkeeper yang tangkas, hebat. Lepas tu player Spanyol pula. Sebab kalau hampa tengok Real Madrid, mereka ni selalu beli player-player yang boleh jual muka lah. Tapi kebelakangan ni kurang jugalah. Sebab kalau tidak sebelum ni Real Madrid memang suka beli player-player muka yang boleh jadi model lah. Tapi bila mereka dah dapatkan Courtois, mereka tolak lah, mereka tak ambil De Gea dah lah. Dan De Gea stay bersama pasukan Manchester United sampailah ni. Dan sepanjang 524 penampilan bersama Manchester United, David De Gea telah berjaya merekodkan 181 clean sheet, iaitu 0.345 clean sheet per game. Bagi aku tu adalah satu rekod yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun dia dapat memecahkan rekod ni dengan game yang lagi banyak, tapi bagi aku untuk David De Gea dapatkan clean sheet agak banyak ni dengan defend Manchester United yang ada, memang sangat-sangat menakjubkan lah. Tengoklah defend De Gea ni sejak dia main bersama MU. Dia main dengan Ferguson sat je. Defend De Gea kena partner sekali. Tengoklah Phil Jones Smalling, Lindelof Maguire. Tengok nama ni pun macam fikir macam mana lah De Gea boleh dapat clean sheet. So itulah aku rasa De Gea ni adalah satu goalkeeper yang sangat-sangat hebat, yang kita tak dapat nak nafikan lah. Banyak orang dah mengakui kehebatan dia. Iker Casillas pun mengakui waktu De Gea masih lagi sangat muda, dia nampak potensi besar yang ada dekat De Gea. Dan untuk pasukan kebangsaan Spanyol, dia ni start mendapat perhatian pada tahun 2012, tapi tak dapat join senarai akhir Euro 2012 waktu tu Spanyol menang. Dan dia ni start dapat main waktu Piala Dunia 2014. Dan De Gea ni betul-betul menjadi goalkeeper utama pasukan Spanyol adalah pada Piala Dunia 2018. Tapi sayang pada Piala Dunia 2022, dia ni bukan saja tak dapat first E, malah tak dipanggil juga ke dalam skuad utama. Sampai ada rumor mengatakan, ada yang mengatakan De Gea ni dah bersara dah daripada tim nasional Spanyol. Walaupun De Gea sendiri tak mengeluarkan kenyataan tu, tapi karma balik dah dekat Spanyol, mereka kalah kan. Dan sampai hari ni posisi goalkeeper dekat Manchester United masih lagi belum boleh digantikan. Dengan performa De Gea semakin hebat, dibantu pula dengan barisan back four yang semakin solid di Manchester United lah ni, tak mustahil David De Gea boleh merekodkan banyak lagi clean sheet bersama pasukan Manchester United. Dan dekat MU, De Gea ni dah menang macam-macam lah. Dah menang satu EPL, dah menang FA Cup, dah menang Carabao Cup, dah menang Community Shield, dan juga pernah menang Europa League. Dan bagi aku, walaupun lah ni Captain Manchester United adalah Harry Maguire, Vice Captain Manchester United adalah Bruno Fernandes, walaupun dua player ni diberikan tanggungjawab untuk menjadi Captain untuk Manchester United, tapi jujur daripada sudut hati, menurut daripada fan-fan Manchester United, yang paling layak untuk menjadi Captain Manchester United dan menjadi Captain di hati semua fan Manchester United adalah David De Gea sendiri. So itulah cerita pasal David De Gea. Minta maaf lah kalau panjang ke pendek sangat ke, hampa rasa macam tak lengkap ke cerita ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.